Saya berada di Pusat Konservasi dan juga Penerangan Penyu di Padang Kemuntin di Masjid Tanah Melaka ini, dan di mana di sini juga ditempatkan sebuah galeri untuk menceritakan mengenai penyu, jenis penyu dan sebagainya dari segi proses untuk pengeraman, penentasan dan juga pelepasan penyu itu sendiri. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai bagaimana agaknya proses penerangan ataupun proses pengeraman dan juga penentasan penyu dan sebagainya, Pusat Konservasi ini untuk bercakap lebih lanjut bersama dengan kita adalah Encik Fauzi Salihun, merupakan pengarah Jabatan Perikanan Negeri Melaka. Terima kasih bersama dengan kami di Postcode @Awani ini. Mungkin Encik Fauzi dapat ceritakan sedikit mengenai Pusat Konservasi ini, mengapa ia diwujudkan, bila ia diwujudkan dan apa inisiatif ataupun apa objektif utamanya penumbuhan pusat ini. Okey. Pusat konservasi ini dia diwujudkan adalah untuk kita menjaga ataupun memelihara spesies penyu ni supaya tidak pupus, mengikut apa yang kita tahu bahawa penyu adalah salah satu spesies yang terancam. Dan kewujudan Pusat Konservasi ini sejak pada tahun 1989 dan kita telah berpindah ke sini di Padang Kemuntin pada tahun 1991. Jadi di Padang Kemuntin ini adalah tempat yang baru untuk kita lihat bahawa untuk kita memelihara spesies penyu khasnya untuk di Melaka tersebut. Baik, mungkin ramai sebelum ini tidak mengetahui bila bercakap mengenai penyu saja mereka akan membayangkan negeri-negeri di pantai timur, tapi tidak negeri-negeri di pantai barat ini. Dan di Melaka khususnya jenis-jenis penyu yang selalu mendarat di sini untuk bertelur, jenis-jenis penyu apa? Okey, untuk di negeri Melaka ni spesies penyu yang mendarat adalah daripada spesies karah, di mana hampir keseluruhan untuk penyu yang mendarat di Melaka ni adalah penyu karah. Dan terdapat juga 3 lagi spesies, iaitu penyu belimbing, penyu agar dan juga penyu lipas. Tetapi penyu-penyu ini kita lihat dalam rekod kita tidak adalah mendarat di Melaka, dan kebanyakan dia mendarat di tempat-tempat lain di seluruh Malaysia. Dan difahamkan penyu karah ni mempunyai satu dari segi corak di bahagian shellnya tu mungkin sedikit berlainan ataupun mungkin unik. Bagaimana? Ya, untuk penyu karah ni kita kategorikan dia sebagai penyu yang paling tercantik di antara penyu-penyu lain. Di mana coraknya adalah berbentuk batik dan juga dia adalah dikatakan penyu yang mempunyai corak yang sungguh menarik untuk kita lihat berbanding dengan penyu-penyu lain. Dan sebenarnya kalau kita lihat sejak bila sebenarnya penyu-penyu ini mula mendarat di perairan di negeri Melaka, ataupun sudah lama lagi mereka ataupun penyu ini sudah mendarat, ataupun baru sejak kebelakangan ini dia baru mendarat? Sebenarnya penyu di Melaka ni dia telah lama untuk mendarat sejak daripada dulu lagi. Tetapi kita di pihak jabatan melihat kepada penyu ni yang semakin pupus, dan ini adalah inisiatif jabatan untuk memastikan bahawa kesenambungan penyu ini tidak akan pupus, kerana jabatan telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan kelestarian ekosistem dan juga kepupusan spesies yang kita anggap ni tidak akan didapat dilihat oleh generasi kita di masa yang akan datang. Jadi kalau kita lihat kepada di perairan Selat Melaka ini sebagai contohnya, kita lihat pembangunan yang begitu rancak sekali di pesisir pantai. Adakah ia sedikit sebanyak menyumbang kepada mungkin kekurangan penyu untuk mendarat di sini, ataupun bagaimana? Dan apa agak inisiatif dijalankan sebagai contoh oleh Kerajaan Negeri Melaka sebagai contohnya? Okey. Untuk kerajaan negeri dan juga pihak jabatan, kita bekerjasama erat di antara kerajaan negeri dan juga penduduk setempat macam di kawasan yang kita buat ni adalah di Padang Kemuntin. Kita terasiakan perkampungan ini sebagai perkampungan mesra penyu, di mana orang di sini kita akan selalu membuat engagement dan juga sesi penerangan kepada penduduk-penduduk sekitar ini supaya mereka menjaga bersama-sama dengan jabatan dan juga kerajaan negeri supaya penyu ini akan terus terpelihara dan mereka memelihara sekali untuk memastikan penyu ini terus tidak pupus. Dan
Sebenarnya kalau kita lihat kepada ancaman penyu-penyu ni, pertama adalah mungkin dari segi mereka kehilangan habitat mereka. Seperti diancam dengan pembangunannya begitu rancak sekali sehingga tempatnya mereka selalu mendarat ini telah pun dibangunkan dan mereka tidak lagi mendarat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melihat kepada ancaman-ancaman lain seperti ancaman manusia sendiri. Dan difahamkan telur penyu ni begitu bernilai. Mungkin ada kepercayaan mereka, ada khasiat yang tertentu. Bagaimana agaknya kita ingin menyelesaikan isu-isu sebegitu? Okay. Untuk masalah dia, sebab pemakan telur penyu ni dia selalu, kata orang, dia selalu mengikut pada mitos. Sebenarnya mengatakan bahawa telur penyu mempunyai khasiat yang tinggi, di mana dikatakan jika telur penyu dia akan memberikan kekuatan kepada tenaga batin. Tetapi sebenarnya tiada apa-apa pun dalam keistimewaan untuk telur penyu tu. Sebab telur yang ada untuk penyu ni seperti apa yang kita dapati, dia mengandungi kandungan ferrum yang tinggi di dalam telur penyu tu. Jadi apabila pemakan penyu kita jika terlalu kerap dia makan, mungkin boleh menyebabkan mereka akan mengalami macam-macam benda yang akan sakitlah disebabkan ferrum dalam telur tu terlalu tinggi. Itu yang kita minta kepada semua orang, sekiranya mereka nak makan telur penyu ni, hilangkanlah niat tersebut, kerana tak ada apa pun khasiatnya bagi pemakan telur penyu ni. Dan kita tadi dah bercakap, Encik Fauzi juga telah menerangkan mengenai penglibatan di peringkat masyarakat setempat ataupun komuniti dalam membantu usaha konservasi ini, dan bagaimana agaknya mereka ini diberikan kesedaran supaya tidak mengambil telur-telur ini dan dijualkan, ataupun mungkin boleh saya katakan sebagai satu tindakan yang menggagalkan kepada ekosistem penyu ini. Okey, melalui sesi antara kita dengan masyarakat, kita selalunya didikkan melalui daripada kanak-kanak, di mana kita akan pergi membuat siri penerangan kepada sekolah-sekolah yang datang melawat di sini, dan juga kepada orang-orang kampung. Begitu juga kita mengawal-awalkan bahawa kita telah mempunyai undang-undang yang mana undang-undang ini kita nyatakan bahawa sekiranya mereka mengacau ataupun mengganggu ataupun cuba untuk memakan telur-telur penyu ini adalah salah di bawah undang-undang yang telah kita buat di bawah Akta Perikanan 1985. Jadi dengan itu juga kita sebenarnya undang-undang ini adalah untuk memastikan mereka takut, tetapi kita juga perlu memberi kesedaran kepada mereka bahawa bukan undang-undang saja yang dapat menyedarkan mereka, tetapi daripada diri mereka, bahawa spesies ini semakin pupus dan perlu dilindungi untuk generasi yang akan datang. Jangan besok kita hanya dapat melihat penyu ini melalui saja video ataupun tayangan filem saja. Itu yang kita hendakkan. Difahamkan mereka juga akan, ataupun penyu-penyu ini juga akan kembali bertelur di sini. Mungkin ada sedikit penerangan mengenai kepada fakta itu. Ini pada kita, ini kata kepada keadaan semula jadi, dan di mana kita lihat bahawa penyu ni mempunyai sensor, maksudnya di mana kita lepaskan dia sewaktu dia ke laut, dan di situ apabila mereka hendak bertelur, dia akan kembali semula ke tempat yang dia mula-mula dilepaskan laut, iaitu masa dia menetas tersebut. Jadi ini kita di pihak penyidik pun telah melihat benda ni pun memang daripada segi pengecaman tempat tu memang dia mempunyai ingatan yang tinggi untuk penyu. Dan difahamkan kalau penyu-penyu yang telah pun mendarat di sini ataupun tertelur, penyu-penyu yang telah pun mungkin telah pun melalui proses penetasan di sini, bagaimana pula dari segi mereka ni, jenis mereka ataupun mereka ni akan bergerak daripada ataupun berada di perairan negeri Melaka ni saja, ataupun mereka akan bergerak lebih jauh daripada kawasan ini? Okey, untuk penyu ni daripada apa yang kita pasang, iaitu sistem PPT, menunjukkan bahawa penyu yang kita lepaskan mengikut pada kajian, dia pergi jauh dan hinggalah kepada perairan negara luar, sampai ke Afrika pun kita dapat kesan bahawa penyu tersebut bergerak sampai ke arah tersebut, dan apabila dia nak bertelur, dia akan kembali semula ke sini. Melalui apabila penyu yang kita buat ni, yang kita kesan tu, kita akan letak dia ada tags. Maksudnya tag ni menunjukkan bahawa
dia adalah penyu yang kita lepaskan di sini. Dan sehinggalah mereka kembali, ada beberapa ekor yang kita dapat kenal pasti bahawa memang penyu tu akan kembali semula untuk bertelur di sini. Okey, baik Encik Fauzi. Dan selepas ini kita nak membawakan pula bagaimana agaknya proses pengeraman dan juga proses penetasan penyu-penyu ini juga. Dan Encik Fauzi katanya tadi nak berjanji dengan saya nak bawa sendiri. Kita nak tengok bagaimana proses untuk kita melepaskan penyu-penyu ini untuk masuk ke laut. Dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dalam Postcode Awani, dan ini merupakan tapak penetasan, dan di mana jika sebelum ini kita dah bercakap mengenai bagaimana penyu-penyu yang mendarat di perairan sekitar Melaka ini, telur-telurnya akan dikutip dan juga akan ditempatkan di sini. Jadi kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses penetasan. Sebelum penetasan ada pengeraman dan sebagainya melibatkan penyu-penyu ini, dan ini kita ingin bercakap dengan Encik Fauzi, merupakan pengarah Jabatan Perikanan Negeri Melaka, untuk bercakap lebih lanjut mengenai proses pengeraman dan juga penetasan penyu-penyu ini. Encik Fauzi, dapat ceritakan sedikit kawasan-kawasan ini, kenapa ia perlu disangkarkan dan apa yang terkandung di dalam timbunan tanah ini sebenarnya? Okey. Untuk proses penetasan ini adalah kawasan yang kita katakan sebagai proses penetasan, di mana penyu-penyu ini, telur-telur penyu ini akan dieramkan di kawasan tempat penetasan inilah. Di mana kalau kita lihat, kita tengok di sini, kita tengok bahawa ini adalah proses yang telah selesai, di mana telur penyu kita telah eramkan. Kalau mengikut kaedah, perkara yang pertama, apabila kita dapat saja telur penyu yang kita telah kutip daripada pantai-pantai dan kita bawa ke sini, dan kita akan buat lubang lah untuk memasukkan telur penyu itu sedalam lebih kurang 1 meter. 1 meter daripada 1 meter, permukaan. dari permukaan tanah. Lepas tu kita akan buatkan satu lubang yang besar lah di bahagian bawah, dan kita akan masukkan telur penyu tu tak lebih daripada 150 biji bagi setiap sarang. Dan selepas kita masukkan telur penyu tu sebanyak 150 biji, dan kita akan timbus kembali. Dan kita akan buat catatan lah. Seperti yang kita tengok ni, kita ada catatan bila tarikh kita ramkan telur tersebut, dan juga berapa jumlah telur yang kita letak. Itu dia untuk kita pastikan, kita tahulah dalam tempoh lebih kurang 2 bulan lebih atau 2 bulan penyu tu akan, kata orang, akan mula menetas dan akan naik ke atas. Dan tujuan untuk sangkar yang kita buat ni, ada atas ni, adalah untuk apabila telur tu menetas, dia tidak akan pergi lari tempat lain. Sehinggalah kita akan buat kutipan penyu tu untuk kita lepaskan ke pantai dan kemudiannya ke laut. Jadi di bawah ni ada lebih daripada, ataupun maksimum ada 150 maksimum 150 telur penyu. Kita beranggapan bahawa 150 adalah ideal lah bagi untuk setiap sarang tersebut. Dan bagaimana pula dengan suhunya? Kita tahu ada kawasan-kawasan di pantai ni ada yang suhunya agak sedikit berbeza dari segi pasirnya. Dan bagaimana pemilihan tempat ini menjadikan ia strategik untuk pengeraman dan juga penetasan? Okey, untuk penetasan ni, dia adalah, kita tak boleh anggap bahawa tempat tersebut selalunya kita akan cari satu kawasan pantai yang bersih lah. Maksudnya bersih. Dan juga untuk proses pengeraman ni, dia juga tidak boleh terlalu panas. Macam ni sekarang ni, kalau kita tengokkan atas ni, kita telah letakkan pelindung cahaya untuk mengelakkan daripada suhu, suhu daripada kena kepada pasir ni terlalu panas. Jadi kadar yang kita buat adalah dalam kadar untuk pengeraman lah. Untuk membolehkan bagi telur penyu tu untuk menetas. Dan kita juga kena pastikan bahawa semasa proses pengeraman ni tak ada juga haiwan-haiwan liar lah untuk datang memakan telur-telur penyu ni. Jadi untuk menjadikan sarang-sarang ni, jarak antara satu sarang dengan satu sarang juga mainkan peranan ke, ataupun bebas saja? Okey, perlukan ada jarak yang spesifik ke bagaimana? Okey, untuk jarak spesifik memang kita akan buat, kalau kita tengok kat sini lebih kurang dalam 1 meter. Jadi kita pun tak nak terlalu dekat sebab mudah
susah untuk kita menguruskan. Apabila katakan dah bertelur, nanti kita nak lepaskan penyu, kita angkat dia punya tu, dia akan lari. Jadi itu yang kita buat penjarakan untuk antara sangkar tersebut. Jadi kalau kita tengok kawasan-kawasan di sini agaknya ratusan sangkar-sangkar boleh ditempatkan dan setiap sangkar ini menempatkan telur-telur penyu. Dari segi pengeraman dia, masa yang diambil adalah sehingga 2 bulan. Dan itu adalah melihat kepada proses untuk penetasan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok blanket hitam ni memang dibuat khas untuk mengawal suhu. Ya, betul. Ini adalah untuk mengelakkan suhu yang terlampau panas lah. Jadi bila kita letak atas ni, maksudnya untuk tu kadar cahaya yang masuk untuk memanaskan pasir itu tidak terlalu panas. Okey. Baik, maknanya tak ada mungkin tak ada direct sunlight terus menuju ke sangkar-sangkar ni, betul? Ya, betul. Okey, jadi kita nak tahu kawasan-kawasan ini semua mestilah dijaga dengan begitu baik kerana kita tahu ada ancaman-ancaman di sini. Apa ancaman-ancaman daripada ataupun melihat kepada untuk kita menjaga telur penyu ini supaya mereka dapat menetas dan juga dapat turun ke laut semua? Okey, untuk telur penyu ni pada saya yang berlaku di sini adalah kebanyakan daripada ancaman daripada biawak, daripada musang dan juga daripada kucing sendiri yang datang masuk ke sini untuk memakan telur penyu dan juga anak-anak penyu yang baru menetas. Jadi kita memang dekat sini kita buat kawalan 24 jam untuk memastikan bahawa telur penyu ni dapat menetas dengan baik. Okey, baik. Tadi kita telah juga meninjau antara sangkar-sangkar yang penyunya sudah pun naik ke atas. Ya. Ini ya? Okey, jom kita tengok dulu. Nampak. Oh, okey. Ini setelah melalui 2 bulan Ya, setelah melalui 2 bulan. Mana dia punya tag ini Ya. 1997. Sudah melalui pun 2 bulan, jadi memang automatically boleh saya katakan dia akan menetas dan juga akan naik ke tanah. Betul. Okey, akan naik ke pasir. Dan selepas itu bagaimana prosesnya? Adakah pihak di Jabatan Perikanan sendiri akan mengambilnya dan tempat ke tempat lain ke bagaimana? Ya, apabila dia dah menetas begini, dia macam ini kalau kita tengok, dia akan naik lagi dan dia akan berkumpul di sini. Tanah dia cukup cegas lah. Dan kita akan buat kutipan dan masukkan dalam bekas untuk kita lepaskan ke laut. Dan prosesnya yang saya nyatakan bahawa kita akan lakukan pada awal pagi dan juga lewat petang untuk pelepasan tersebut. Jadi tak tentulah sama ada dia akan keluar ni waktu siang ke ataupun malam ke? Ya, tidak tentu. Maknanya kena tunggu semua dulu keluar, baru kita akan collect dia. Ya, betul. Akan ambil dia dan tempatkan ke satu tempat yang lain. Ya, betul. Baik. Ini kalau kita tengok 2 bulan akan penyu-penyu ni akan timbul, akan naik ke permukaan tanah, akan naik ke permukaan pasir dan juga kita akan collect dia, masukkan ke tempat lain sebelum kita melepaskan dia. Ya, betul. Okey, baik. Dan itu sedikit sebanyak mengenai proses pengeraman dan juga penetasan. Kita dah bercakap lebih lanjut mengenai berapa masa yang diambil, berapa kedalaman tanah dan juga mungkin dari segi jarak antara sangkar-sangkar ini juga ada jarak yang spesifiknya 1 meter dan kita perlu menjaga dari segi suhu dan sebagainya. Dan kita nak bercakap mengenai tempat penyu-penyu ini ataupun ibu-ibu penyu ini datang ke pesisir pantai untuk bertelur. Mungkin ada tempat yang spesifik untuk penyu-penyu ini. Bagaimana permukaan ataupun bagaimana agak ciri-ciri tempat yang selalu dijadikan tempat untuk bertelur? Okey, selalunya ciri-ciri tempat untuk pemilihan bagi penyu itu sendiri. Biasanya dia akan untuk mereka mula ataupun naik ke darat untuk bertelur, dia akan pilih pantai-pantai yang bersih. Maksudnya pantai yang bersih ni, pantai itu dia pun tahu juga di mana kawasan-kawasan yang tak bersih, dia tidak akan bertelur untuk turun naik untuk bertelur. Begitu juga selain daripada juga pantai yang bersih, yang keduanya adalah kerana keadaan persekitaran. Maksudnya keadaan persekitaran dekat situ adalah tidak bising. Tidak bising, jadi sekiranya ada berlaku bising, dia pun tidak akan mendarat untuk bertelur. Yang ketiganya adalah daripada segi kalau kita tengokkan bila dia nak bertelur adalah keadaan ekosistem itu sendiri. Mudah dia nak naik pantai tersebut. Kalau misalnya sekarang ni banyak pantai-pantai yang kita telah ubah suai, maksudnya untuk pembangunan ke apa, dia susah untuk dia naik pun dia tak akan mendarat untuk bertelur. Selalunya dia akan mendarat dan juga akan bertelur
di tempat yang bagaimana? Mungkin ada di sebalik batu-batu ataupun di sebalik pokok-pokok ke? Mungkin dapat ada perincian. Selalunya penyu ni dia akan memilih di kawasan yang terlindung. Dia tahu juga untuk mendarat ni, dia tahu di mana kawasan tempat yang terlindung untuk dia mengelakkan daripada orang tahu di mana dia bertelur. Jadi di kawasan yang dipilih selalunya di bawah pokok. Selalunya kita panggil kat sini pokok yang selalu dipilih yang dia minat adalah pokok merambung. Di masa di mana kita pun menggalakkan orang misalnya di resort-resort ni untuk tanam pokok merambung ni untuk membolehkan penyu-penyu bertelur di tempat-tempat tersebut. Di mana ini adalah pilihannya, di mana dia redup dan juga tempat dia agak sesuai untuk penyu itu bertelur. Dan sebelum ini juga kita dengar ada yang mengatakan apabila penyu ini bertelur dan meninggalkan telur-telurnya, ada titisan air mata daripada ibu penyu itu melambangkan dia sedih meninggalkan telur-telurnya. Mungkin dari segi kajian atau dari segi saintifiknya ada mungkin ada dia punya reason yang tersendiri. Ya, itu yang kita cakap macam telur penyu ni bila dia mendarat dia akan menitikkan air mata. Itu adalah kerana kesan daripada pengeluaran daripada air laut tu. Di mana penyu tu mengeluarkan air mata sebab dia menahan daripada susahnya bila dia naik ke atas tu, betapa susahnya dia untuk naik untuk bertelur. Itu yang menyebabkan kita menampak penyu tersebut adalah macam dia menangis, tapi sebenarnya dia adalah daripada larutan garam yang dia apabila dia menyelam kena ke mata dan menitiskan air mata. Itu sebab dia. Okey, itu sedikit sebanyaklah mengenai proses pendaratan penyu dan proses pengeraman. Kita berada di tapak pengeraman dan juga perlintasan ini, dan kita juga ingin mengikuti selepas ini adalah proses untuk kita melepaskan anak-anak penyu ini. Dan difahamkan dalam masa 24 jam ia mesti dilepaskan ke laut, betul? Cik Wazir, ya. Okey, selepas ini kita akan ikuti bagaimana agak sebenarnya proses untuk kita melepaskan anak-anak penyu ini. Mungkin ada cara-cara yang tersendiri. Kita saksikan selepas ini. Baik, ini adalah fasa terakhir di mana penyu-penyu ini apabila mereka telah pun menetas, telah pun melalui proses dari segi penetasan tadi kita dah bawakan juga. Kali ini adalah proses di mana penyu ini akan dilepaskan ke laut. Dan untuk bercakap lebih lanjut, kita bersama dengan Cik Fauzi sekali lagi untuk bercakap mengenai penyu-penyu ini, penetasan. Mungkin dapat tunjukkan sikit comel anak penyu ini. Ya, betul. Okey, so jadi selepas kita melalui proses-proses yang sebelumnya, bagaimana agaknya kaedah untuk kita melepaskannya ke laut ini? Okey, untuk penyu ni kaedah pelepasan dia kita akan lepaskan di kawasan pantai supaya dia akan terus pergi ke laut untuk memastikan bahawa anak penyu ni dapat mengenali pasti kawasan dia mula dia menetas dan kita harapkan dia akan kembali semulalah ke pantai yang tempat dia menetas tersebut. Okey, jadi berapa masa yang dia ambil selepas menetas dan dia akan dilepaskan? Berapa masa yang dia ambil sebenarnya? Okey, untuk jangka masa kita apabila penetasan tu kita tak lebih daripada 24 jam. Maksudnya dalam tempoh 24 jam tu kita akan melakukan proses pelepasan. Kebiasaannya kita akan melepasnya pada awal pagi dan juga pada lewat petang. Ini adalah untuk mengelakkan daripada penyu tersebut kena kepada cahaya matahari dan boleh menyebabkan kematian kepada anak penyu tersebut. Maknanya penyu-penyu yang ada di depan mata kita ni adalah baru berusia 24 jam. Ya. Selepas menetas semua. Ya, betul. Okey, dari segi kaedah mungkin kita dapat teruskan kepada proses untuk kita melepaskan bagaimana? Okey. Untuk proses melepasan kita akan tuang seperlahan dan kita Saya nak pegang satu boleh? Boleh. Oh, dia macam lembik ya? Dia tidak berapa lagi keras lah dia punya cengkerang tu. Jadi kita kena berhati-hatilah. Di mana kita tak boleh tuang secara mendadak lah. Maksudnya kita akan lepaskan begini dan dia akan mula tahu. Dia akan terus ke laut, dia dapat tahu bahawa itulah arah dia nak pergi. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kepada pelepasan penyu ni, comel sudah saya first time sudah tengok ni. Ya, betul. Dan anak-anak penyu ni dari segi katalah possibility untuk hidup. Kita tahu sebab adanya pusat konservasi ni adalah untuk kita melindungi daripada ancaman-ancamannya. Dan juga kita ingin melihat daripada
contoh daripada 1,000 anak-anak penyu ni berapa yang boleh survive apabila berada di laut melihat kepada ancaman-ancaman yang mereka ada ini? Itulah pada saya sebab penyu ni apabila kita lepaskan 1,000 di laut tu, kalau kadar hidup dia seekor ke 2 ekor tu memang pada saya itulah kadar hidup yang penyu yang akan kembali semula ke pantai yang kita lepaskan dia. Sebab anak-anak penyu ni kita terpaksa kena lepaskan dia sebab masalah dia sekiranya kita tak lepas, dia juga tidak boleh hidup di bawah kata orang di dalam kurungan. Jadi itu tujuannya kita lepaskan ke kawasan sumber jadi dan untuk mereka membesar dan kembali untuk membiak di kawasan yang kita lepaskan. Okey, baik, ini adalah anak penyu ni sekali lagi comel sebenarnya ni. Ya, betul. Kalau kita sendiri letak terus ke laut macam mana? Adakah boleh ke juga ke macam? Kita tak galakkan. Tak galakkan. Jadi saya kena lepaskan kat sini lah. Lepas kat sini supaya dia tahu bahawa kawasan ni dia lepaskan dan pantai yang dia mula dia menetas. Okey, baik, inilah the journey ataupun perjalanan hidup si penyu ini di mana selepas mereka dilepaskan daripada dalam kotak itu, mereka akan terus menuju ke laut dan bermulalah siri kehidupan mereka. Selepas ini mereka perlu mencari makan sendiri dalam masa 5 ke 7 tahun. Apabila sudah dewasa, berkemungkinan besar mereka akan datang kembali untuk bertelur di sini. Baik, itu adalah sedikit sebanyak dari segi perjalanan hidup penyu ini. Dan terima kasih kepada Encik Fauzi kerana bersama dengan kami. Encik Fauzi merupakan pengarah Jabatan Perikanan Negeri Melaka kerana bersama dengan kami di Postcode at Awani ini. Dan untuk itu Postcode at Awani berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.